Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan untuk pagi ni saya nak share dekat you all 3 sebab kenapa buat kek asyik tak jadi-jadi je. Apa yang menyebabkan kek kita buat tu tak jadi, buat pula tak jadi, buat pula tak jadi. So saya nak share dekat you all apa yang menyebabkan kek kita buat tu tak jadi. Fikir tak jadi dulu deh. Jangan fikir, oh kek aku nak jadi mos. Fikir kenapa, sebab apa kek aku ni buat stay tak menjadi. Apa yang menyebabkan kek yang kita buat tu tidak menjadi. Alright. So, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sakit kok Okay, siapa yang join saya punya live untuk pagi ni, tag kat komen lu, clear ke tak? Saya nak share dekat you all lebih terperinci untuk pagi ni. Semoga apa yang saya share ni bermanfaat dekat you all dan you all share juga dekat orang lain. Semoga orang lain pun dapat manfaat tu. Okay, so kata you all dapat manfaat, orang lain pun dapat manfaat. So kita sama-sama kata sharing benda-benda yang positif, sharing benda-benda yang boleh memberi memberi impact ataupun manfaat dekat orang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh bagi manfaat dekat orang. Okay, kalau you all kata saya ni tak tahu nak bagi manfaat, okay, hanya share you all boleh bagi manfaat dekat orang. Sangat mudah, sangat senang, sangat simple. Alright. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam dekat rojek saya coaching. So abang tak dekat ni. Dekat kata sejam lebih dekat rojek saya coaching semalam dengan guru expert. So macam-macam yang saya rungkaikan, macam-macam yang saya simpulkan, macam-macam yang saya share dekat orang yang betul-betul nak komit dengan saya, terutamanya guru expert. Sebab saya nampak benda ni bukan sahaja orang ni dia dah pandai buat kek, tapi masalah tang nak buat set tu paling bermasalah. So di situ saya memainkan peranan macam mana saya buat benda ni. Untuk benda ni apa yang saya buat, macam mana saya buat daripada kata yang biasa-biasa, buat pulangan ataupun sale 3 kali ganda yang sebelum ni, dan itu yang saya buat dan saya share benda tu. Semoga bermanfaat dekat you all. Apa yang paling penting, konsisten dan sabar. Itu yang paling penting deh. Konsisten. Orang nak start sangat mudah, tapi nak akhiri benda tu sangat sukar dan payah. Okay, orang nak start buat nego senang, tapi kita nak habiskan benda tu sangat sukar. Sebab apa? Sebab adalah mula kata saya buat tu tidak, kata tak buat dengan betul kan? Tak buat dengan betul, tak buat dengan dengan konsisten. So of course benda tu tak ada impact. Tidak ada apa impact dia. So kalau you kata saya ni kenapa saya punya sale tak ada naik, saya nak sangat sebulan saya dapat 10,000. Okay, saya nak sangat. Dulu sama juga saya tidak pernah tahu tak, tak pernah berimpian nak capai 10,000 yang pertama. Apa telur lagi 50,000, apa telur lagi 30,000 satu bulan. Tak pernah. Tidak pernah berimpian, tidak pernah ada dalam pemikiran saya nak benda tu, tahu tak? Nak dapat benda tu. Apa yang saya fikir permulaan adalah nak bantu member saya. Tu je dulu. Saya tak fikir dulu saya aku berapa-berapa, tak ada. Tidak ada. Tahu tak? Hanya niat saya lillahi ta'ala, aku nak bantu member aku. Tu je dulu. Itu je dulu, tahu tak? Tetapi bila mana saya buat benda ni, saya tengok not bad lah, not bad. Sebab apa? Sebab permintaan tu di luar jangkaan.
permintaan tu di luar jangkaan. So benda ni saya nampak, wish, okey juga. Okey juga. Sehari 100, 30 hari 3,000 dah okey lah. Lepas tu meningkat pula. Sehari 200, sehari 300, sehari 500, sehari 1000. Dan alhamdulillah sekarang ni sehari bolehlah capai 3 hingga 5,000. Alhamdulillah. Itu yang saya buat, tahu tak? Tapi nak dapat benda tu bukan senang. Tidak sesenang itu. Dan saya kena konsisten. Saya yang tunggak. Tahu tak? Saya yang tunggak untuk saya nak menarajui saya punya company saya. Bisnes saya. So saya kena buat sesuatu lah. Dan apa yang saya buat dan saya tekankan adalah saya buat benda ni secara konsisten. Itu je. Kalau you all nak tip daripada saya, macam mana saya nak buat sale 1,000 satu hari, macam mana nak buat sale 5,000 satu hari, 10,000 satu hari deh. Satu hari 10,000. Macam mana nak buat? Itu yang saya buat, tahu tak? Itu yang saya buat. Saya buat konsisten. Kalau you all boleh buat konsisten, of course you akan dapat 10,000 satu hari. InsyaAllah dengan izin dia juga deh. Dengan izin dia juga. Tidak mustahil. Tahu tak? You all jangan nak tunggu nak buka kedai baru you all nak capai sale satu hari 10,000. Saya boleh. Of course you all pun boleh. Saya boleh. InsyaAllah you all pun boleh. Nak apa lagi? Saya pun buat kat rumah. Saya pun buat kat rumah. Apa yang saya tekankan, apa yang saya pegang adalah buat secara konsisten. Dan trust the process. You all tak boleh nak lakar terus nak dapat satu hari 100 orang customer. Tidak terjangka di akal, Kak. Tidak terjangka di akal. Adakah you all dengan you all buat tindakan benda tu sedikit, you all dapat pulangan yang banyak? Tidak akan dapat banyak, kan? Melainkan kalau you all buat tindakan yang banyak, of course pulangan pun yang banyak. You all buat tindakan yang banyak, of course you all pun dapat pulangan yang banyak juga. Alright? Itu yang saya share. Saya boleh share kat you all lah. Okay? Nak lebih-lebih tu kena berguru lah kata. Kena komit dengan saya. Nak lebih tu baru sikit. Tu baru sikit. Nak lebih, of course lah. Of course. So benda ni tidak mustahil. Buat kat rumah pun boleh jana pendapatan. Satu hari 5,000, satu hari 10,000. Lagu mana nak buat? Konsisten, Kak. Konsisten. Nak konsisten lagu mana? Kena cekah hati lah. Kena cekah hati kita. Tahu tak? Kena lawan sifat-sifat negatif ada di sekeliling kita ni. Kena lawan. Kalau you all tak lawan, selagi you all tak lawan benda tu, selagi itulah you all ditakut yang biasa. Selagi itulah you all hanya biasa-biasa. Gitu. Alright? Okay? So, untuk pagi ni, baru kata selengih kata. Selengih. Kalau you all nak, you all rasa benda tu bermanfaat, ambil. Kalau rasa tak nak rasa tak ada apa-apa, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya sakit tekuk ni. Lama sangat saya sebab banyak benda yang kata saya share semalam. Okay. So tak apalah. Selagi kata suara ni keluar jelas, so you all boleh dengar lah. Alright. So untuk pagi ni saya nak share you all 3 sebab kenapa kita buat kek ni asyik tak jadi-jadi. Apa yang menyebabkan kek kita ni buat tak jadi. Siapa nak tahu apa sebab yang pertama kenapa kita buat kek ni tak jadi? Siapa nak tahu? Tak komen tu. Nak tahu? Kita tahu. Saya nak belajar buat kek. Boleh tak? Bila you all tahu 3 sebab ni, insya-Allah lepas ni buat jadi. Okay? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay? Okay?
Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Okey, yang pertama, apa yang menyebabkan kita buat kek tu asyik tak jadi je. Buat tak jadi. Sis Nori dah berapa lama buat bisnes ni? Saya dah lebih 5 tahun dah saya buat bisnes. Tapi kata dah setahun lebih saya online kan. Bila mana saya online kan tu bisnes dengan cara yang betul, dengan ada guru yang boleh guide saya. So saya nampaklah peningkatan dia tu, dan alhamdulillah peningkatan dia cukup luar biasa. Super. Super orang kata. Alright. Saya harap dapat bimbingan dari Kak Nori boleh. Nori bila nak buat biskut? Tak boleh buat lagi. Tak boleh buat lagi sebabnya banyak benda nak kena settle dulu. Banyak benda nak kena settle, tak boleh buat lagi. Mungkin bulan 2, bulan 3 tengok macam mana. Sebab saya kena susun dulu jadual saya untuk saya nak buat untuk biskut ni. Nak tahu telur, nak tahu juga. Okey, yang pertama, apa yang menyebabkan kita buat kek tak jadi tu? You all kena tengok resepi yang you all buat tu. You all kena tengok resepi yang you all nak buat tu, adakah resepi tu betul-betul menjadi? You all kena tengok resepi yang you all nak buat tu, adakah resepi tu resepi yang betul-betul menjadi? Macam mana nak tengok? Tengok kepada orang yang bagi tu, ataupun result daripada orang bagi tu, apa result yang dapat? Jual ke kek and biskut? Jual ke? Jual ke kek and biskut? Jual ke boleh? Tak jual. Tak ada jual. Pagi ni tak ada jual. Kalau buat nak order. Kalau buat nak order. Tak buat lagi. Sabar dek. Tak buat lagi. Awal lagi. Sabar lu. Saya kalau saya tak buat lah, kalau awal-awal tu tak buat. Sabar lu. Selamat pagi, dah makan ke belum? Mata nak layu tengok video ni. Segar nak ilmu. Okey? Ingat mata saya layu. Saya tekok Nak tanya suhu yang paling sesuai, sabar kak. Okey, yang pertama adalah you all kena tengok resepi yang you all buat tu. You all kena tengok resepi yang you all nak buat tu, adakah resepi tu resepi yang menjadi? Macam mana nak tengok? Contohlah, daripada resepi tu, apa yang orang komen. Contohlah, you all tengok kat Google, boleh tengok kat komen dia boleh tengok kat komen. Kalau orang komen, saya dah buat, memang menjadi. Banyak menjadi daripada hal tak jadi, so you all boleh follow. Andai katalah you all tengok komen tu tak menjadi, di follow buat apa? Buang masa. Buang masa. Sebab nanti you all pun akan dapat result yang tak jadi juga. Sebab you all nampak orang komen tu banyak orang tak jadi. Saya buat tak jadi. Kenapa sih? Kenapa banyak komen tu? Kenapa? So you all kena berpandukan dengan resepi yang betul-betul ada result. Macam mana nak tahu resepi tu ada result? Betul ke tak resepi ni jadi ke tak? Tengok testimoni orang buat tu. Tengok testimoni yang orang buat tu, jadi ke tak? Jadi ke tidak? Jadi ke tidak? Kalau benda tu you all tengok resepi tu jadi, insya-Allah you all buat pun jadi. Kalau you all buat, you all tengok resepi tu tak jadi, follow lah secara mana pun, mulalah tak jadi. Sikit-sikit, kena adjust tu, kena adjust ni. Lambat tak? Proses tu lambat. Akak dah banyak kali buat kek tapi tak jadi. Okey, kek apa akak buat? Kek apa yang akak buat dan daripada mana akak dapatkan resepi tu? Daripada mana akak dapatkan resepi tu? Okey? Kalau daripada saya, you all tengok benda tu dan follow je live saya setiap hari ke? Live saya setiap hari. Setiap hari live saya yang tunjuk dekat you all macam mana cara nak buat kek dengan cara yang betul. Saya tunjuk benda tu dan you all boleh tengok komen orang yang komen daripada apa yang saya buat. Bukan saya tak kata pun kek saya ni jadi tak, tapi orang komen sebab orang try benda tu.
Bila kita dah benda tu, orang komen benda tu, you all tengok komen tu komen yang positif ataupun negatif. Okay? Bila nak buat kek biskut, saya nak order, bolehlah makan-makan. Kek boleh je, anytime kek. Kek boleh je, boleh WhatsApp til saya, bagi tahu je. Kalau biskut belum ada lagi. Belum apa lagi deh. Biskut belum lagi. Banyak benda yang kena adjust dulu. Okay. Nak tanya sebab apa saya kukus kek akak tu dia kecil. Okay. So, itu yang pertama. Pero, follow resepi orang yang ada result. Dah cuba buat coklat monorit sedap. 2 hari dah habis makan suami isteri je. Bukan saya kata deh. Bukan saya yang kata resepi saya tu sedap. Saya tak kata pun resepi saya sedap. Tapi Akak Farida Zainal Abidin kata dah cuba buat coklat mousse Norris sedap, 2 hari dah habis makan suami isteri je. Saya tak kata deh, tapi akak yang kata. Saya tak kata pun resepi saya sedap. Saya tak kata pun. Tapi saya buat benda tu, trust the process, dan proses tu ambil masa. Untuk nak menjadikan satu-satu kek ni tidak sesenang itu, dan untuk nak menjadikan kek tu sedap tidak semudah itu. Gitu dah tak. Tetapi saya tunjuk dekat you all benda yang betul-betul ada result dia. Okey? Betul, selalu buat kek ikut step by step. Sis Nori memang menjadi yang paling best, gebu dan sukatan kemanisannya memang ngangam. Thank you Sis Nori. Sebab tu saya kata kena follow resepi orang yang ada result. Tengok komen orang komen tu. Tengok orang komen tu. You all nak follow resepi orang ni, komen, tengok orang komen tu. Komen yang membina ke ataupun komen yang negatif? Komen yang membina ke ataupun komen yang negatif? You all kena tengok. Kalau you all kata, okey aku tengok dia ni komen dia positif belaka, buat kek jadi. Oh aku kena follow dia lah, aku kena ambil lah resepi dia. Ambil. Bukan kata tak ambil, ambil je lah. Peluang ada depan mata. Kenapa tak nak ambil? Kenapa tak nak rebut? Okey, Assalam Nori, nak tanya coklat mousse kuku bila buat 3 layer topping di dalam sesuai tak FC tu tak perlu letak coklat ganache? Okey je, cuma lapisan tu buat letaklah coklat rice sikit kau, gitulah. Sebenarnya nak campur sebab apa kita campurkan coklat ganache ataupun coklat biasa? Sebab nak menyedapkan kita punya kek biar dia ngam. Pedok sebab FC tu vanilla. So bila vanilla kalau dia agak kontra sikit lah rasa. Kita nak biar dia rasa coklat tu double triple rasa coklat tu. Gitu. Ya, memang dah buat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan you all kena tahu cara nak guna mixer. Kalau you all kata kek saya ni kecut, kek saya ni buat kek comel molek, kuku comel molek, baking bakar comel molek, you all tahu kodok step lagu mana nak guna mixer. Sebab mixer ni dia banyak speed. Kalau you all salah je speed, memang you all punya tekstur you all lagi akhir lagi. So you all kena tahu cara penggunaan mixer yang betul untuk kita nak adun kita punya kek itu terutamanya. Okey? Saya selalu buat kek cotton cheese, tapi bila siap bakar kek turun sedikit. Okey. Cotton cheese ni dia nak tahu, dia nak kata kek banyak-banyak kek. You all nak tahu kehebatan you all buat kek ni, you all terdatang cotton cheese. Kalau cotton cheese you all buat tu marvelous, okey, bermakna you all dah pro dah buat tu. Kek-kek lain tu orang kata lekat celah gigi dah. Ibarat gitulah. Ibarat macam tu, tahu tak? Sebab apa cotton cheese ni memerlukan orang kata ketelitian, betul tak? Memerlukan ketelitian ataupun keterapian. Rapi, kena kata cara tu kena follow step by step. Sebab cotton cheese ni memang you all tengok kan, contohlah you all tengok video dekat YouTube ke Google ke apa kan. Memang you all tengok senangnya. Tapi bila tang kita buat tu auto selectnya. Sebab tu lah kek, kenapa kek tu jadi turun. Okey, you all kena tahu deh. Tekstur cotton cheese tu you all tidak boleh kata mendak pedok. Cotton cheese ni dia sangat-sangat manja. Dia sangat-sangat orang kata
Orang kata dia tak boleh nak tinggal lama, tak boleh. Tak boleh. Dia kena buat secara cepat tu. Pergerakan you all nak buat cottage cheese ni kena buat cepat. Sebab kalau you all buat lambat slow nyek, bila you all campurkan adunan putih telur tu dengan kandungan hot air kuning telur tu masuk tu, you all kena kacau dia. Kacau pun kena dengan keadaan yang betul. You all tak boleh nak kacau dia, dia tak boleh. Sebab benda tu stek tu, you all kena tahu stek dia lagu mana. Sebab kalau you all salah stek, bila mana you all buat cottage cheese you all akan jadi cair. Bila cair, jadi gitu jadi gitu. Banyak masalah jadi. Kek kita akan jadi tak mos molek, tak gebu molek, dan dia akan jadi turun dan dia akan sedikit bantat. Tu cottage cheese lah. Okey. Kek resepi nori memang terbaik. Okey, saya tak kata. You all yang kata. Memang sedap kek coklat mau nori. Anak-anak suka. Resepi untuk topping ada tak Noris? Ada. Baru ni saya tunjuk dah. Alhamdulillah semenjak minggu tilah Nori, akak dah boleh buat kek yang Nori hajar. Terima kasih Nori. Semalam akak dah boleh buat bisi. Menjadi sangat. Sedap pula tu. Terdeku kak Rana. Bisi you all tu, you all boleh buat cupcake. Cupcake ni kena oyak ni. Dia lagi kecil lagi mahal weh. Lagi kecil lagi mahal. Sebab tu lah cupcake tu boleh jual dengan RM6, RM7, RM8. Tahu tak? Satu biji kecil je. Dia bayar rumit tentulah bayar. Dia lagi kecil lagi mahal. Akak nak belajar resepi dari Nori. Boleh. Tak ada masalah. Nori, saya selalu buat kek cottage cheese. Tapi bila siap bakar kek turun sedikit, saya ambil resepi YouTube. Sebab tu saya kata. Benda ni masa you all putar tu tahu tak? Memang masa you all asingkan tu, you all kena tengok tilik balik. Aku asing tu, masa you all buat cottage cheese tu, aku asing betul ke tak tu. Kalau ada kantar, kena kantar sikit. Kantar pembesar tu, tengok ada ke tak kuning telur tu dalam putih telur. You all cottage cheese ni dia sangat-sangat manja. Ada sikit pun kuning telur, memang tak jadi dah kek kita. Tahu tak? Dia memang manja cottage cheese ni. So, orang kata you all kena pastikan pengasingan putih telur dan kuning telur tu pastikan asing betul-betul. Jangan pecah sikit. Pecah sikit tu dah lalu, out lalu. Pada waktu telur dadah lah. Pada waktu telur dadah lah. Kalau pecah gitu tak payahlah dia nak asing, nak ambil. Tak boleh lah. Baiklah buat telur dadah je tu. Sama nak makan nasi putih. Sedap ada. Sebab benda tu sangat-sangat orang kata orang terlampau pandai benda tu. Menyebabkan kek kita ni tak jadi. Tentulah. Faham tak? So you all kena pastikan pecah betul-betul putih telur dengan kuning telur. Masa you all putar tu kena pastikan putar dengan cara yang betul. Okey, contohlah akak ni dia buat cottage cheese. Cottage cheese, you all kena tahu cara putar nak gunakan mixer ataupun hand mixer. Hand mixer bagi saya tak ada masalah. Sebab hand mixer dia boleh kontrol dengan tangan. Mixer ni. Sebab mixer saya tak tahu you all pakai mixer apa. Sebab mixer ni dia mahal, dia adalah tang brand. Lepas tu motor dia. Motor, walaupun you all contohlah you all beli besar ni juga. Contohlah, you all beli besar ni juga kan? Okey, besar ni juga. You all punya mixer you all. Beli besar ni juga. Tetapi dengan harga, contohlah you all beli dengan harga tak sampai RM1,000. Contoh. Sama dengan saya juga. Saya ni RM1,000 lebih. Lah ni RM2,000 lebih dekat RM3,000. RM2,000 berapa tak ingat dah saya. RM2,400 gitulah. RM2,400 ke RM2,000 tak ingat lah. Okey. So you all beli sama juga. Lebih tinggi macam lebih kurang lah dengan saya ni kan. Tapi brand lain. You all beli brand lain bukan brand Spa. Brand Spa tak boleh dapat lah bawah RM1,000. Tak akan dapat sebab ni adalah made in Taiwan Made in Taiwan bukan made in China. No. Ni made in Taiwan. Okay. So bila kata
kalau you all beli mixer sama juga lebih kurang dengan saya, tapi harga dia tu orang kata murah berbanding dengan saya. Contoh brand pun tak sama. Dia punya walaupun you all nampak pada fizikalnya lebih kurang, tetapi dia punya pergerakan dia tidak sama deh. Hak mahal dengan hak murah, hak mana berkualiti? Hak mahal dengan hak murah, mana berkualiti? Walaupun benda tu hampir sama secara fizikal, dalam dia tidak sama. Sebab itulah harga dia tak sama. Faham tak? So saya tidak tahu you all pakai mixer apa. So benda tu bergantung kepada you all punya mixer. Faham tak? Bergantung kepada you all punya mixer. Okey, akak tu kata dia buat cottage cheese. Okey, cottage cheese bila kita asingkan putih telur ni, pastikan you all kena speed yang paling maksimum. Sebab apa speed yang paling maksimum? Sebab kita nak biar putih telur ni naik dengan gebu, you kata kembali dengan comel molek. Sebab kalau you all buat slow, contohlah you all buat medium ataupun low speed, tak naik dengan gebu. Dan bila tak naik dengan gebu, kita punya adunan putih telur akan jadi berair. Tak tak? You all kena cara you all shot elok tu, you all punya putih telur tu. Itu sangat memainkan peranan. Bila mana you all tak pandai nak handle putih telur, bila masa you all kacau tu pula tak jadi pula, patut awal pula tak jadi pula, memang selek Memang select cottage cheese ni. You all kena buat banyak kali. Cottage cheese ni memangnya gitu. Sebab kita nak tahu kegebuan dia tu tak mana. Kegebuan dia. Sebab bila kegebuan tu kita tahu dan kita akan teknokkan di situ. Betul? Betul lah. Okey, you all kata okey, kegebuan dia tak bila kita mixerkan. Kita mixerkan, you all tak boleh nak ala-ala putar. Tak boleh. Tak boleh. You all kena maksimum dan pastikan dia naik dengan gebu. Dia naik dengan gebu, dia syak elok. Betul? Dia syak elok putih telur tu. Baru you all boleh ambil benda tu kacau. Dengan kuning telur, kita kacau dengan tepung apa semua tu lah. Situ you all kena take note. Kalau tidak memang tak jadi kita punya cottage cheese. Gitu bet. Alright, faham tak ni? Letih ya. Kita tekok ni. Nori nak tanya, kalau kek red velvet saiz 9 tepung dengan minyak berapa je? Saya dah bagi dah benda tu. You all boleh follow resepi saya. Tahu tak? Saya dah bagi dah. Boleh tengoklah resepi saya, tahu tak? Masa you all okey, benda ni you all kata okey, saya nak buat saiz 9, saya nak buat saiz 10. Sebenarnya you all buat dulu tak? You all follow je orang tu. Contohlah you all follow saya bagi tahu saiz 9 kata dengan resepi ni dapat saiz 9. You all teratimbang dengan resepi ni, dengan resepi yang saya share ni, saiz 9 boleh dapat berapa. So di sinilah you all kena memainkan peranan. Maksud dia you all nak adjustkan sinilah. You all boleh ambil contohlah you all nak buat setengah kilo, you all asingkan benda tu nak kecilkan sikit. Situ sangat kena kreatif lah. Kena kreatif. Apa saja kena buat kreatif. You all tak boleh nak nak saiz 9, nak saiz 8. Itu kita kena fikir diri lah. Benda tu ada dah, cuma kita kena olah dia. Gitu. Baik. Memang betul Nori, Kak dah buat BCFC coklat moy. Semua menjadi dah sedap kata anak-anak, suami and jiran saya. Ilmu memang zero sebelum join PJJ Nori. Thank you Nori. Alright. Selalu terlepas live Nori, tapi saya sentiasa share dan tengok balik live sebab setiap kali sis live memang banyak info-info yang kita selalu terlepas pandang. Sebab tu bila saya tengok live sis balik, saya sentiasa salin info-info yang penting tentang buatan kek. Thank you. Alright, alhamdulillah Kak dah buat kek coklat Nori. Sedap anak-anak suka. Terima kasih Nori. Nak cari casing candy pula. Saya tak kata deh kek saya sedap apa, saya tak kata. Saya buat je apa yang saya buat, tahu tak? Saya buat je apa yang saya buat. Saya tak kata pun okey aku sedap. Jangan duk tiru orang lain. Tiru aku je. No, tak ada. Tidak ada. Tidak ada pasal saya tunjuk dekat you all apa macam mana saya buat benda tu supaya apa yang saya hasilkan, apa yang saya tunjuk tu biar jadi molek tak? Sebab
benda hok kita buat ni ke dalam keadaan kita sungguh, tapi tiba masa tak jadi, kita jadi tak sungguh pero. Kita jadi stamina kita punya semangat kita akan low pero. So saya nak you all buat tu benda tu sampai jadi. Sebab itulah saya sentiasa share dekat live. Apa sahaja saya share tip-tip tu supaya you all dapat ambil benda tu dan gunakan dan buat sebaik mungkin. Okay? Alright. Hari ni saya nak buat kokojal yang semalam saya saja tu. Siapa kata saya mari? Dia kata saya buat kenapa esok care tu kerah. Okey lagi saya punya kokojal saya. Okey je. Okey lagi. Sekejap lagi saya tunjuk. Deh. Kalau macam contohlah pagi you all tengok kerah sebab keadaan pagi ni tak sama waktu tengah hari. Waktu kemuncak tak sama. Keadaan suhu berok. Pagi mungkin suhu 25, 27. Mungkin. Kalau tengah hari tak 32 dah, 33 dah. Cuaca tu panas. So bila cuaca panas, kita punya coklat pun akan jadi lembek. Akan jadi orang kata dia punya shining, tahu tak? So tengok juga bergantung kepada you all punya persekitaran dan keadaan environment you all. Gitu kan. Nori nak tanya kenapa kids pancake selalu turun dalam oven. Saya letak overlay sikit. Saya tak letak overlay deh. Saya tak letak overlay, saya buat. Kata saya buat gitu je. Saya tak letak overlay. Kalau you all kata kita letak overlay, jadi ke? Boleh follow step saya. Boleh follow je. First time buat cheese meleleh tak menjadi. Alhamdulillah kali kedua menjadi. Excited sangat. Thank you Norris. Okey, macam cheese meleleh. Okey. Macam cheese meleleh. Okey, bila melibatkan cheese ni, bila melibatkan cheese, kita putar pun dia kena tahu step dia untuk nak jadi cheese meleleh ni. Sebab kalau you all salah putar pun tak jadi cheese meleleh you all. Tidak menjadi. Okey? So step ni you all kena, sebab tu saya kata follow orang yang betul-betul ada result. You all akan dapat result tu. Kalau you all follow orang yang tak ada result, tak dapat lah. Kalau orang tu lagi banyak result dia, lagi banyak lah kita kena, orang kata kena tiru dia. Perok. Tak geng kita ni ada depan mata je tahu dah. Ada depan mata result tu. Tapi kita tak follow pun, malah aku follow orang yang tak ada result. You all sajalah, kata saja perok. Benda tu ada depan mata tapi you all tidak manfaatkan, memang saja. Memang saja. Alright? Saya nak belajar kek dengan Nori boleh. Kita kok ni. Alhamdulillah sangat dengan adanya live sis Nori ni sangat-sangat membantu. Dari yang tak pandai buat kek, tu jadi pandai. Apa yang penting jangan malas. Yes. Sebab tu saya kalau orang kata nak nego balik hari kau kan ni. You all kena tengok apa value yang saya ketengah ke deh. Value apa yang saya ketengah ke. Kenapa saya punya PJJ saya sampai harga 199? Kenapa PJJ saya sampai harga 699? Kena tengok apa value yang saya ketengah ke. Apa value yang saya tengah ke adalah saya tak gaul sekali. Maksud dia saya tak masuk sekali. Okey, kek premium pun dah tu. Kek basic pun dah tu. Hak nak buat gua tu pun dah tu belakang. Saya tak buat gitu deh. Sebab apa? Sebab saya fikir untuk akan datang. Apa akan jadi? Kalau aku ni gibubu semua dalam satu PJJ, cari nahah aku, tahu tak? Cari nahah. Saya kena banyak kerja. Baiklah saya buat benda ni satu grup. Sebab saya tak nak benda tu berlaku masalah yang akan datang. Memang you all kata, you all fikir, apa Nori tak buat satu grup? Just senang. Tak payah dah mikir dah. Kena mikir banyak kak. Lagi banyak kena mikir. Akak memang fikir lagu tu. Saya ni fikir banyak kara lagi kak. Saya kena fikir banyak kara. Contohlah,
Okey, bila mana saya letak satu grup je. Okey, saya buat PJJ satu grup je. Hak tu je. Dogo-dogo tu je. Tunggah hak tu je. Orang kata saya punya PJJ. Hak tu situlah coklat amah, situlah carrot, situlah cottage cheese, situ semua situ. You all saya tak tahu. You all lagu mana taraf you all punya. Orang kata dia ada kelas tak? You all sekolah pun ada kelas. Nombor 1 kelas orang pandai. Nombor 2 tak pandai sikit. Nombor 3 tak pandai sikit lagi. Nombor 4 memang tak pandai. Sama lah juga. Gitulah juga saya. Tahu tak? Saya buat konsep macam sekolah. Saya buat konsep macam sekolah. Tak? Saya tidak boleh nak gabungkan semua dalam satu kelas. Tak boleh. Tak terjangkau di akal. Sebab pemikiran setiap orang manusia ni tidak sama. Tidak sama. So saya kena fikir untuk long term dan saya kena pecahkan benda ni. Tak apalah saya luangkan masa. Itu yang paling penting dia. Luangkan masa. Masa. Sebab saya tunggak saya punya bisnes saya. Saya lah ketua, saya lah manage saya punya bisnes. So saya handle banyak perkara. Tahu tak? So saya kena luangkan masa nak bantu lagi you all. Itu value yang saya ketengahkan. Itu spend masa yang saya perlu spend untuk you all. Sebab apa? Niat saya lillahi ta'ala untuk bantu you all. Buat sampai jadi. Itu je. Kalau saya ni tak ada buat live setiap minggu, tak tahulah. Gapo orang boleh, orang faham. Tapi saya nak you all faham lebih lagi. You all faham sekali dah. Saya nak you all faham lebih lagi. Sebab itulah saya wujudkan benda tu ekonomi, premium, expert, single. Dia ada step-step dia. Gitu faham? Alright. Kita kok ni. Okey. Dia nama apa Nori punya mixer tu? Spa. SPAR. Bukan SPA. SPA ni government weh nak cari kerja. SPA. Ni SPAR. Gitu. Saya dulu tak pernah buat kek cottage cheese. Bila join PJJ Nori first time buat terus jadi. Memang terbaik rasa pika. Hanya Nik Sarwati lah dia. Balik modal Allah berkali 10 kali ganda lebih dia rasa. Lama dah. Dia ni lama dah join saya punya PJJ tahu tak. Memang lama dah lah. Nak ganda dia orang pertama join saya punya grup expert. Lo ni macam-macam dah. Okey. Nak tanya coklat Coco Jan nak gaul kena dia kena suam sikit kena suam sikit. Kalau nak gandakan adunan contoh kat kek Red River kena gandakan soda dengan baking powder. Of course lah kak. Kena ganda belaka. Semua kena ganda. Kalau akan nak ganda double. Kena ganda double. Kalau akan nak ganda triple, kena ganda triple. Contohlah, okey, dengan satu adunan tu akak punya baking powder 1 sudu. Tapi akak nak buat 2 adunan. 2 sudu. Gitu deh. Okey? Okey, so itu yang kedua deh. Tak? Mixer. Okey, yang ketiga oven. Alright, yang ketiga oven. Okey, oven you all kena tahu deh cara you all nak manage you all punya oven. Kalau you all tak reti nak manage, you all follow je step saya ni. Okey, bila mana you all beli kat kedai ke? You all beli kat kedai, you all pun buat balik dia. You all pun pasang pelak. You all pasang pelak ni deh. You all pasang pelak ni. Lepas tu you all adjust ataupun buka masa deh. Buka masa terus buka 10 minit. Panas ke tak? Terus you all buka, you all adjust masa 10 minit. You all punya oven you all 10 minit tu panas betul ke tak? Lagu mana nak tahu panas betul ke tak? Teruslah tengok. Teruslah rasa kata. Rasa ke apa? Duk. Ada? Tanya ni. Ambil dah ni.
Ni dah le. Terang rasa dulu. Tepi ni. Rasa dulu. Panas ke duk? Kalau panas, okey lah. Bermakna, oven kita tu panas 10 minit je. Tak perlu nak lama-lama. Kalau oven kita tu tak panas, so bermakna dia kena tambah lagi lah 5 minit. Kalau 15 minit, tak panas lagi. 20 minit. Kalau 20 minit, tak panas lagi. 25 minit. Kalau 25 minit, tak panas lagi. 30 minit. Bergantung kepada you all punya oven you all. Tolong share saya punya live deh. Tolong share saya punya live. Semoga bermanfaat dekat you all dan orang lain juga. Semoga apa yang saya share ni, saya tekuk pun dapat manfaat juga kat orang lain. Okey? Ilmu ni ilmu yang saya dapat, saya terima. Kata ilmu ni daripada pengalaman saya, daripada info ataupun tip-tip yang saya baca. Tahu tak? Info ni saya ambil benda ni dan saya compilekan, berganding bahu dengan pengalaman saya. So saya share dekat you all. Alright? Cotton cheese dalam premium dan juga expert. Okey. Tak rugi join kelas nari. Rugi tak rugi. Sampai tekuk dekat 2 je malam, tahu tak? Dekat 2 je. Saya share dekat you all. Tak tahulah tu. Kalau tak nampak lagi tu memang kena kata itu sikit. Kata pergi kepala ni. Pergi kepala goyah-goyah sikit. Goyah-goyah sikit. Gitu deh. Okey. Nori, Kak nak tanya, kenapa tiap kali buat kek coklat selalu dekat tengah-tengah lambat masak? Okey, kek ke dia Kak buat? Lambat masuk tu mungkin akak punya penggunaan loyang dia mungkin tidak sesuai dengan loyang akak tu, mungkin kena besar sikit. You all kena benda ni, you all kena adjustkan kepada you all punya suhu, you all punya oven you all. Kalau you all bakar, kalau you all kuku tak ada masalah, sebab kuku saya boleh bagi tahu dekat you all. Okey, kuku kalau saya 9 sejek. Saya 9 sejek. Kalau you all buat tak jadi tu bermakna you all punya kuku set you all kena adjust tang. Air kena banyak sikit, jangan sikit-sikit. Jangan kelek tak boleh. Lepas tu api kena jangan terlampau slow. Kalau terlampau slow takut kek kita tidak masak dengan sempurna. Akak kena take note bab situ deh. Alright, adjustkan dekat. Ni memang untuk kelas orang Kelantan ke? Saya buat kelas semua negeri orang join. Tak kira lah Sabah, Sarawak yang join. Saya punya PJJ, saya buat online kak. Lah ni semua online. Tak ada main dah Kelantan, tak ada. So, meluas saya kata. Meluas. Kita nak buat benda ni biar meluas. Nak bantu orang biar meluas. Kelantan bantu dah. Kita bantu orang lain lagi. Kita bantu lagi. Lagi banyak. Ramai insyaAllah. Lagi banyak lah. Orang kata kita boleh bantu orang. Okey, siapa yang nak saya bantu you all, type PM. Okey, type PM je. Nanti saya punya team ataupun agent saya akan bantu you all. Alright? So tak salah kita permudahkan urusan orang, insya-Allah Allah permudahkan urusan saya dan juga tim saya. Okey, betul banyak orang buatlah setiap kek mesti ada letak overlay, tapi sis Nori tak guna. Tapi kek stay gebun naik dengan cantik tak ada ingat. Saya tak guna. You tengok saya punya resepi, ada tak saya guna? Tak guna. Tu saya kata overlay tu banyak, aku nak gapo, mikir nak gapo. Lah kali tak sajalah kata. Lah kali buai saja. Buai sajalah overlay tu. Sebabnya kita dah tahu dah lagu mana nak buat kek. Orang kata biar gebu molek tanpa overlay pun boleh buat. Gitu. Okey. Faham tak untuk yang ketiga, cara penggunaan oven. Pastikan you all kena tahu guna oven tu tahu mana. Macam mana. Saya tak timbang kak, SQ250 saya ikut step dia tu dan saya pastikan biar sama, biar comel molek lah. Nak timbang-timbang kita buat homemade ya kak, bukan kita buat kiler kak. Kita buat homemade. Kalau akak nak timbang pun tak ada masalah. Saya kata benda tu biar
biar kek kita ni biar sama gitu. Nak timbang satu-satu kak, tak ada masalah, kak boleh timbang. Kita buat homemade kak, homemade. Kalau kile ni lain. Sebab kile ni orang kata dia kena banyak prosedur dan dia kena perlu ada timbangnya dia. Tahu tak? Yang lebih spesifik. Nak tanya kek Velvet yang mana sedap, kukus ke bakar? Kek saya semua bakar kak. Alhamdulillah saya selalu follow menjadi apa yang saya nak. Terima kasih Sis Nori. Saya tak pernah kukus. Kek Red Velvet tak pernah kukus. Saya semua bakar. Kecuali kek coklat moist saja kukus. Orang lain bakar. Saya orang nego tu ya, bakar tu je. Tapi alhamdulillah memang kek the best seller saya adalah kek coklat moist, carrot dan Red Velvet memang the best seller. Memang best seller lah. Kalau nak bandingkan kek-kek lain, contohlah kek. Saya banyak kek saya buat tahu tak. Dulu saya buat banyak kek. Saya buat banyak kek. Saya buat kek coklat moist, saya buat carrot, Red Velvet, cotton cheese, marble, butter, prune, kurma, brownies, Hokkaido. Buat belakang. Buat belakang, tahu tak? Buat belakang. So benda ni orang kata bila buat belakang ni saya memerlukan modal yang agak tinggi. Tahu tak? Sebab itulah saya kata benda ni biar kita fokus apa yang kita nak buat. Fokus. Okay? Alright. Bagus Sis Nori, tak kedekut resepi dan ilmu. Sentiasa berkongsi cara dan membuat kek. Terbaik sis. Alright. Memang banyak group. Belum lovers Nori. Nori ke lagi memang best. Tapi kadang tak tercatch up. Lah, banyak saya punya apa group. Saya punya group banyak. Okay. Zoom semalam dengan kelas Zoom saya hanya dengan kelas group expert saja. Group expert saja. Kalau ekonomi dan premium tak. Live saja. Tapi live pun bukan coaching direct terus kepada macam mana kita nak menarik ataupun macam mana kita nak buat marketing dengan cara yang betul. Gitu. Okey. Setiap kek kena adunan kental ke? Kalau tak kental kadang kek bantat. Betul juga. Saya orang Sabah duduk dekat Lahad Datu. Boleh je faham dengan sefaham-fahamnya bahasa Nori. Tak ada masalah. Itu je senang kata. Saya selalu buat marble okey, tapi semalam buat macam jadi kerah. Masa putar tu rasa macam adunan berat. Kena tengok jugalah cara putar lah ke mana. Putar tu. Sebab putar ni sangat mainkan peranan. Kalau tidak memang bila jadi berat gitu kek kita akan jadi batak lah. Bila berat aja. So you all kena pastikan putar dengan cara yang betul. Okay. 120 liter. 120 liter. Okey, kalau nak buat kek Red Velvet bekas SQ250 lebih sesuai guna resepi premium atau kek spa, mana-mana pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Mana-mana sahaja boleh. Boleh je, mana-mana je. Boleh mana-mana je. You nak buat kek premium pun boleh, nak buat kek span pun boleh. Tapi kalau macam kek premium dia tengok juga kek. Tengok juga kek. Kalau macam kek Red Velvet okey. Tapi kalau macam carrot, cotton cheese tu tak sesuai lah. Dia tengok jenis kek juga. Tapi kebanyakan banyak pakai kek span lah. Kek span, kek coklat. Tapi kalau macam saya tak buat lah. Kalau macam kek coklat biasa saya tak buat. Saya buat kalau macam cheese meleleh, saya buat kek coklat moist. Kukus lah, bersih kukus. Alright. Okay, so siapa yang nak saya bantu you all, boleh type PM, saya bantu you all buat sampai jadi. Apa tu?
Seperti saya dah post dah untuk loyang 7x3 tu. Tapi ada limit saja. So ramai dah yang grab. Siapa dapat dia. Tak dapat tu minta maaf banyak dia. Sebab loyang sangat-sangat limited. Tu pun puas cari dah benda tu. So ada hak tu je. Saya tak boleh nak keluarkan banyak. Sebab benda tu ada sikit je. Limit je. Saya tak boleh nak keluarkan banyak. Saya minta maaf banyak dia. Saya tak boleh nak keluarkan banyak. Sebab saya bukan kilang buat lawyer. Saya bukan kilang buat lawyer. So saya pun ambil daripada orang juga. So benda ni memerlukan masa untuk nak ngoda-ngoda ni, tambah-tambah time ni time yang orang kata agak busy betul. Orang busy untuk persediaan untuk raya. PKP pun busy gak weh. Sebab itulah saya ni orang kata benda ni tidak pelik. Walaupun berlaku PKP pun orang stay busy buat bisnes. Bisnes kencang weh. Kencang. Kita je kenapa kita buat bisnes tak kencang? Sebab kita salah step. Tak buat macam orang nak kencang lagu mana? Tak buat macam orang lain. Nak kencang macam mana? Nak loyang tapi tak reply lagi. Sabar-sabar. Nanti saya akan reply. Okey. Untuk detail boleh tanya tim saya deh. Untuk detail boleh tanya tim saya untuk loyang ni. Tapi loyang pun tak banyak lah. Ada lebih kurang 50 lah. Lebih kurang. Tak banyak. Tak boleh nak keluarkan sampai 500. Tak boleh. Tak boleh. Sebab benda tu limited. Tu pun puas cari dah. Puas gaya dah. Puas cari, puas gaya. Tahu dah. Ada hot-hot tu je. Saya tak nak. Jadi sebelum ni ambil order benda tu. Tapi saya tak tahu bila sampai. Ni orang kata ready stock. Ada memang ready stock. Lawyer tu memang ready stock. So you all buat payment. Terus saya akan postkan lah. Saya akan settlekan benda tu. Bukan kata you all tunggu buah yang tak jatuh. Tak say. Sebab nanti mengeruhkan lagi kerja tim saya. You all akan WhatsApp tim saya. Bila lawyer siapa? Bila lawyer siapa? 5 minit sekali WhatsApp. Jadi orang tak kerti masa. Ni orang yang dah. Orang royak dah. Lawyer tak siap lagi. Lawyer tak sabar lagi. Sabar kat dia. Sabar kat dia. Nanti siapa kita orang akan inform. 5 minit pula. WhatsApp pula. Lawyer saya bila nak siapa? Lepas tu WhatsApp pula. WhatsApp pula. Payahlah jenis orang tak kerti bahasa. Jenis orang tak kerti bahasa. Payah. So saya tak nak gitu. Saya nak biar ready stock. Ada lawyer tu. You all buat payment. Lepas tu terus submit you all punya loyang. Saya tak nak you all tunggu-tunggu. Sebab kata tunggu tu adalah satu kata penantian yang agak lama. So saya tak nak gitu. Saya nak biar benda tu submit, settle, siap. You all pun boleh buat. You all pun boleh buat bisnes. So buatlah. Selagi boleh buat, buat. Okay? Kak nak tanya kalau kek velvet guna tepung kek ke tepung ganda? Saya tak pernah guna tepung kek ya. Saya guna tepung ganda je lah. Tepung ganda biasa je. Ni tepung ganda saya. Ni tepung ganda saya deh. Ni tepung ganda saya ni. Ni ya tepung ganda saya. Tepung saya cak cepaka. Tapi saya mana-mana tepung pun boleh. Tak ada masalah. Tidak menjadi satu masalah. Aku tak ada tepung ni tak jadi dah lah. Ada, tak ada. Jadi belaka. You pakailah tepung apa saja, cak sawo ke, cak rebel ke, cak naye ke, cak gapo boleh. Asalkan nama dia gandum. Alhamdulillah sejak PKP ni jualan anak saya 2 kilo juga sehari, syukur. Wow. Ada musim PKP ni boleh buat duit. Cuma kita je tak tahu cara dia. Ni tepung super fine dan tepung kek tu tak sama tak? Tak sama. Tidak sama deh. Tepung super fine, tepung gandum juga. Tapi tepung gandum high quality. Sebab itulah harga dia mas. Sekilo pun RM3.3, RM3.5. Sekilo. Super fine. Dia macam tepung gandum. Macam contohlah you all tak ada tepung gandum ke. You all ada tepung super fine. Boleh guna. Boleh guna. Tapi you all kena campur lah baking powder, sodium bicarbonate. Tapi tepung kek lain. Dia dah ada dah dalam tu. Dia berbeza deh. Alright. So, okay lah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih yang mana yang luangkan masa dengan saya. Yang nak saya bantu you all, boleh klik link bawah. Saya bantu you all buat sampai jadi. Yang mana yang nak grab loyang, saya tak tahu lah lawyer tu ada lagi ke dok. Sebab semalam dah banyak gila orang nak nail lah apa semua. Sikit-sikit sudah lah. Bagi kat orang lain kau. Bagilah kat orang lain. Ambil 3 gitu sudah lah. Orang lain pun nak juga. Nak
marah kau ni 10. Benda tu ada sikit. Ya, bagilah. Sharing is caring. Tahu tak? Bagi kau orang lain lah juga. Ambil dia semua. Kak nak tanya sebab apa kek jadi macam lembut sangat? Bila potong pegang jadi terlampau lembut. Bila you putar terlampau lama akan menyebabkan kek kita akan jadi terlampau lembut. Putar terlampau lama, terlampau gebu pun memang akan jadi selek situ. Alright. Nak tengok loyang 7x3 ni dah loyang. Okey, ni loyang dia. Okey, nak loyang ni deh. Yang mana yang buat kek coklat emas, contoh nak nego, kau boleh guna loyang ni. Loyang ni sangat-sangat orang kata tak adalah besar sangat, tak ada kecil sangat. Sebab dia sesuai digunakan ataupun sesuai untuk kita nak buat bisnes kecil-kecilan. Sebab ramai buat benda ni macam saya. Permulaan saya buat bisnes inilah permulaan. Tapi lo ni saya tak buat lah ni. Saya simpan dulu. Saya tak boleh nak jual, saya banyak stok weh. Tak boleh nak jual. Sebab benda ni saya simpan untuk kata mungkin ada something yang nak guna ko. Sebab lo ni saya buat kek premium Okay. So you all boleh lah nak belajar-belajar, nego-nego sikit-sikit orang kata. Gunalah ni. Nori nak tanya loyang untuk kek cottage cheese yang bujur tu ada jual juga kau. Cantik loyang tu. Bujur susah cari kat luar sana mata tengok. Ada lagi kau? Dan tengok bawah ni. Ni kau. Ni. Ada. Nak boleh WhatsApp ti saya deh. Ada 3. Ada 3 deh. Siapa ni? Amy Syada. Ambil 3 ni. Ada 3. Hak ni saya buat. Pastikan you all nak guna hak ni, pastikan letak sapu margarin sikit deh. Ada Amy Syada nanti WhatsApp ti saya deh kalau nak. Kalau nak WhatsApp ti saya nanti ada 3 stok. Saya benda tu lama dah tu. Lama dah. Simpan. Okey, Kak, kenapa kek pandan tu kata nak elah dah? Kata. Nak elah dah. Nak loyang bulat pula dah. Ada 3 tu je. Siapa cepat je dapat waktu je. 3 tu je. 3 je ada. Saya bagi kau ni Amy Syada tu. Tak payahlah orang lainnya. Pening aku dah make loyang ni tahu tak. Pening. Amy Syada nak tak? Kalau nak saya nak cuk 3 tu. Ada 3 je lah ni. Nak loyang bujur. Aduh pening lah aku. Loyang bujur pun tengok juga. Dia sebab saya tengok kalau macam tempat lain dia nipis. Bila nipis tak comel. Tidak comel. Kok saya ni kayak lama gila lo tahu tak. Ni tengok ni. Kok saya ni nampak? Lama dah ni. Tebal ni weh. Puas hati orang kata ni. Tebal puas hati ni. Saya lama gila dah loyang ni tahu tak. Saya banyak kok. Ni banyak ni. Tapi tak jual lah. Ni saya buat. Okey. Nak. Okey, nak. Amy Syada. Okey, boleh? Bo. Amy Syada nak. Dia nak 3. WhatsApp ti saya deh. WhatsApp Ain. Nanti saya bagi tahu dekat Ain. Takut dia kejut pula. Loyang bujur mana pula ni? Nanti WhatsApp ti saya Ain. Saya berapa tu sis? Saya tak tahulah saya berapa. Tak tahu dah berapa. Tak tahu. Yang ni memang dia agak mahal sikit lah sebab dia tebal. Dia tebal dan memang boleh lah bertahun-tahun orang kata. Bukan main boleh-boleh dah tahun-tahun boleh. Saya tak. Loyang tu 5 tahun dah saya guna tahu tak. 5 tahun dah saya guna. You apa-apa lah. Kita bila buat bisnes setiap hari ni guna loyang ni. Dia kalau kita beli, kata lagi satu saya nak belilah. Tu ada 3 je ada. 3 Amy Syada nak belakang. Benda ni bila you buat setiap masa dia makan tahu tak? Makan. Dia makan loyang. Bila kita beli loyang yang murah ataupun loyang yang tak berkualiti. Tapi ni saya guna ni setiap masa.
Setiap masa tahu tak? Setiap masa saya guna lawyer ni. Sebab apa? Sebabnya saya buat dulu nego ni. Tahu tak? Tapi alhamdulillah memang masih kekal sampailah sekarang. Alhamdulillah lah orang kata. Masih kekal sampailah sekarang. Ha. Okey? Tak ada deh habis dok tu. Papa umur ni tak boleh lah. Orang tunjuk hak tu. Alolah. Alright, so kita nak tahu putar telur dengan gula dah gebu nak buat kek coklat more. Adakah kita putar sampai kental? Yes. Putar sampai kental. Apa order lah Nori lawyer tu untuk ahli PJJ? Tak ada kah? Saya ni kalau saya boleh puaskan, saya boleh bagi dekat you all. Tak ada masalah. Masalah lah ni, lawyer tenang. Nyawa-nyawa ikan lawyer lah ni. Tahu? Tahulah. Nyawa-nyawa ikan. Nyawa-nyawa ikan. Nak buat guna. Sis Nori nak dapat kakak mana lo yang macam tu? Macam mana? Ni. Hak ni memang saya jual. Hak ni. Tapi saya tak tahulah habis ke dok lagi sebab tim saya dapur dah. Semalam. So boleh dapatlah kalau yang mana cepat. Deh lah. Kalau tak ada deh. Kalau tim saya kata sold out, tak ada lah. Orang cepat dapat lah. Orang lambat memang tak dapat lah. Alright? So okeylah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih yang luangkan masa dengan saya, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik of course datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk datang daripada kelemahan diri saya akui. Saya pun manusia biasa juga, terlepas daripada kesilapan. InsyaAllah saya akan improve dia untuk lagi baik lagi, untuk nak bagi dekat you all banyak benda yang banyak lagi saya akan share dekat you all. Dan ilmu dikongsi bersama insyaAllah. Alright, the more you give, the more you get. Alright, so kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.